Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat dan berada dalam rahmat ilahi ya saudara. Apa khabar saudara Zamari LC, saudara Mustafa Ilyas, saudara Kuesuh, orang Pahang. Apa khabar Cik Ibrahim, Cik Muda? Begitu juga dengan Sabaruddin Din. Waalaikumsalam. Nafas terakhir, anak nombor 4 dalam pula tu. Ada anak nombor 4 demam pula. Nafas terakhir, saya sentiasa mendoakan anda sekeluarga sihat walafiat dan segeralah bertemu dengan doktor. Kalau dia berterusan berjangkit begitu, tak selesai nanti. Elok ke jumpa doktor ataupun pergi jumpa farmasi. Yang paling penting, minum air panas, mati dan minum air kelapa lah. Itu pandangan saya lah. Kata-kata orang tua, minum air kelapa tu rebuskan dengan serai. Tak tahulah saya. Ya, saudara Satria Setiawan dari Mengerembu, Perak. Begitu juga Syam Nazri, Marabiah Abdullah, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Yang Maya, Muhammad Effendi, Muhammad Syani Dayas, Lang Al-Banjari, Jo Vibe, Zailan, Mimi, Arifin, Abdul Halim, Jaka Long Leng, saudara Mak Yusuf Hamzah, siapa lagi? Puan Halimah Hussein Hashim, Syukur Jamil dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kerana banyak lagi teman-teman kita yang lain yang hadir laju sangat. Jadi bila saya dapat menyatakan sesuatu nanti, teman marah pula. Saudara. Saudara Dr. Ahmad Umairi, begitu juga. Jadi saya minta satu saja saya pohon dari anda. Iaitu like, share dan subscribe. Ini saja membolehkan kita berkomunikasi dengan mudah. Kalau ada gangguan di Facebook, sila like, share dan subscribe. Di Instagram, saudara Lat Subakti, The Dolls, Wan Ismail, teman-teman dalam Instagram. Baik saudara, hari ini sebenarnya hari Ahad, hari Minggu, hari cuti hujung minggu. Dan banyak teman-teman kita yang mengadakan rumah terbuka sempena Hari Raya Aidilfitri. Dan inilah minggu terakhir. Kerana minggu depan dah tak ada dah, dah habis dah Aura Aidilfitri itu, Puan Hasnah. Ya, saudara Puan Rusni Koringut, apa khabar? Jadi dalam saat-saat begini mungkinlah tangan Kementerian Kesihatan banyak yang cuti, maka kita tidak pun mendapat laporan tentang kedudukan COVID-19. Walaupun hari ini sudah masuk hari yang ke-802. Yang juga hari ini merupakan 27 Syawal, saudara. Ahad 29 Mei. Saya rasa mungkin Rio juga tidak dapat laporan, sebab itu dia tidak menghantar sebarang kiriman pada saya. Saya mohon maaf pada saudara, sebab malam ini saya tak boleh memberi pencerahan. Sebagaimana saya katakan, saya hanya akan memberi pencerahan apabila fakta-fakta itu sampai kepada saya. Apa khabar saudara kamu Zaman, Madam Mike, Habibah Jonet, dan Mak Zaki, saudara Hazrul. Setelah begitu juga saudara Asri, Dalam Ridwan, Abu Samahan, Jamal Ismail dan teman-teman yang lain. Jadi kita masuk terus pada segmen e-commerce, saudara. Ini kepada teman-teman yang ada produk, kalau nak diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Dengan Al-Azhar jangan lupa dia punya setangi bakur. Ini untuk aroma dalam rumah kita. Ingat saudara, kalau rumah kita wangi, itulah kegemaran malaikat. Malaikat akan sering mengetuk pintu ke rumah kita dan para syaitan lari meninggalkan rumah kita ini kerana kebencian syaitan adalah rumah yang harum, semerbak, mewangi, saudara. Juga jangan lupa memakai haruman parfum. Kalau nak bau yang Timur Tengah tu, silalah hubungi Al-Azhar. Kalau tanya dengan saya, harumannya adalah haruman Amir Al-Khud. Sementara itu, saudara juga boleh menghubungi Siti Farehah. Siti Farehah, taliannya 017 711 4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah.
bagi teman-teman yang duduk di Lembah Kelang untuk memperolehi buah-buahan, anggur, ceri, apple, limau oren dan sebagainya lah. Limau mandarin ke apa pun, buah-buahan, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. InsyaAllah buah-buahan tersebut akan sampai terus didapat di rumah anda dan harganya lebih murah daripada harga beli di kedai ataupun di pasar. Dan tentulah saya sentiasa mewawarkan untuk teman kita berlabun, silalah dapatkan popiah sira Lady Maria. Ini sedap saudara, panas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhirnya hari ini tentulah saya sentiasa mewawarkan produk teman saya, iaitu saudara Zul daripada Tokoh Jamu Kemaman. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di talian 019-917-0449. Saudara Azari Tok Kaya, Wak Rafi. Di Tokoh Jamu Kemaman malam ini saya nak menerangkan tentang madu tualang special. Special quality. Madu yang dihasilkan oleh lebah hutan tropika. Dijamin berkualiti dari bunga-bunga liar hutan tropika. Ia digunakan untuk meningkatkan imunasi antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan dan baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah. Juga sesuai bagi mereka yang pernah dijangkiti COVID-19, bolehlah jadikan amalan secara susulan. Ia bukan ubat tetapi sebagai usaha kita saudara. Juga bersama dengan madu tualang ini, saudara Zul juga memasarkan madu apple cider. Itu madu apple cider organik yang merupakan campuran 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple. Baik untuk mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak, masalah pengadaman, asma, migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Ia turut membantu masalah gout, sakit sendi dan otot ataupun stroke. Sila hubungi saudara Zul, Tokoh Jamu Kemaman 019-917-0449. Samsul Fahmi, bila nak buat parlimen sekejap lagi saya cuba nak bagi pencerahan saudara. Saudara, usai pencerahan ataupun e-commerce, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini tidak lain tak bukan hanyalah sekadar guide ataupun sebagai panduan dalam kita menjalani kehidupan sehari-harian. Kerana ini persoalannya kenapa bila hati itu mati. Kita hidup tapi hati kita seolah mati hati kita ini. Kerana satu ketika dahulu Imam Ibrahim bin Adham, beliau seorang tokoh yang zuhud. Ibrahim bin Adham ni seorang tokoh yang zuhud. Telah didatangi oleh ramai kenalannya dan bertanya, kenapa kami telah berdoa sekian lama, tapi hingga kini doa kami belum dimakbulkan. Dia bertanya pada Ibrahim Adham. Lantas Ibrahim Adham menjawab, katanya, duhai penduduk Basrah, sesungguhnya hati kamu telah mati. Disebabkan perkara-perkara ini, maka doa kamu juga tidak dapat ditunaikan oleh Allah, malahan tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi antara perkara-perkara yang menyebabkan hati kita mati. Bila hati mati, macam manalah Tuhan nak merestui doa kita ini. Tak sampai pun doa tu. Tapi kalau doa itu sampai kepada Allah SWT, pasti akan dimakbulkan. Kerana Allah menyatakan bahawa setiap makhluk yang bermohon padaku, malu kalau aku tidak menunaikan doanya, permintaannya. Sama ada buruk ataupun baik. Masalahnya doa itu tak sampai. Kenapa? Kerana antara sebabnya bila hati telah mati. Hati kita ini mati kerana, kata Ibrahim Adham, kamu mendakwa mengenal Allah, tapi kamu tidak menunaikan haknya. Kamu membaca kitab Al-Quran, tapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu mendakwa cintakan Rasulullah, tapi kamu meninggalkan sunnahnya. Itu 3 perkara penting, saudara. Kita mendakwa, kita kenal Allah SWT, Maha Esa, Maha Agung di dunia ini, tapi kita tidak pun menunaikan haknya, iaitu kita kena solat 5 waktu, mengucap 2 kalimah syahadat sebelum kita tidur, bangun tidur dan sentiasa beristighfar, mensyukuri setiap apa yang diberi, yang didatangkan kepada kita.
Begitu juga kita membaca Al-Quran, tapi kita tak mengamalkannya. Baca saya begitu. Jadilah seperti burung kakak tua. Malahan kita mendakwa kita cintakan Rasulullah. Kita beri selawat, cintakan Rasulullah. Tetapi kita meninggalkan sunnahnya. Kita mendakwa permusuhan terhadap syaitan. Jadi bila kita bercakap dengan kau ni, ingatlah saudara, pisahkan, larilah diri anda, ketepikanlah syaitan. Tapi dalam waktu yang sama, anda menuruti kehendaknya. Banyak kehendak-kehendak syaitan ni yang dituruti oleh manusia. Ini masalah saudara. Kita berkata bahawa mati itu benar. Namun, kita tidak pernah pun membuat persediaan terhadap menanti kehadiran kematian itu. Kita sibuk dengan aib saudara-saudara kita. Pantang nampak salah je orang tu, terus kita cuba mendedahkan aib orang itu. Tapi kita lupa akan aib yang ada pada diri kita. Sebab selalu saya katakan, satu jari tunjuk pada orang, 3 jari itu tunjuk pada kita. Sebab itu, elakkanlah kita menyingkap aib orang. Cerita-cerita yang dalam kain ni tak payah ceritalah. Cerita-cerita bersorak peribadi pun tak payahlah. Tetapi kalau perjuangan kita ini yang perlu ditegakkan, harus kita tegakkan. Malahan, kata Ibrahim Adam lagi, kamu menikmati setiap kurniaan Tuhanmu, namun kamu tidak pernah mensyukurinya. Dapat nikmat, contohnya mudah sangat saudara. Kita boleh melihat ada 2 mata, sedangkan ramai orang, ada yang buta, ada yang mata sebelah. Sepatutnya kita bersyukur. Bila kita berjalan, pakai sepatu, tengok orang pakai kasut jenis mahal. Kasut Bali lah, kasut Ferragamo lah. Sedangkan kitanya hanya slipper saja. Itu pun kita tak bersyukur sebab kita tidak tahu ramai orang tak boleh nak pakai kasut kerana kakinya kudung. Ini yang perlu kita hayati dalam hidup kita. Kita harus bersyukur atas setiap nikmat Allah. Dan yang paling penting sekali, saudara, kamu sering mengebumikan mayat di kalangan kamu, tapi kamu tidak mengambil dari pengajarannya. Sepatutnya sebab itu digalakkan umat Islam ini menghantar mayat ke tanah perkuburan. Supaya timbul pengajaran, satu ketika nanti kita juga akan jadi seperti itu. Itulah menyebabkan hati kita mati. Bila hati kita mati, macam mana doa kita akan sampai kepada Allah SWT. Dia terapung-apung saja. Saudara, apa-apa pun anda lakukan, itulah yang anda dapat. Allah sentiasa menunaikan permintaan ataupun doa hamba-Nya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara, kita masuk segmen mutiara kata. Ini mutiara kata ni saya dapat kiriman Cikgu Ibil, tapi ia bukan yang dikarang oleh Cikgu Ibil, tapi adalah merupakan petikan kata-kata daripada Saidina Umar Al-Khattab. Iaitu Khalifah Islam yang kedua, selepas Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar Al-Khattab, aku tidak pernah khawatir apakah doaku terkabul ataupun tidak. Dia tidak pernah khawatir, dia tidak takut sama ada doanya itu dimakbul oleh Allah ataupun tidak dimakbulkan. Dia tak pernah fikir pun soal itu. Tetapi yang aku khawatirkan katanya adalah ketika aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa lagi. Ini kata-kata yang saya kata ini mutiara kata. Aku tidak pernah khawatir apakah doaku terkabul ataupun tidak. Yang aku khawatirkan adalah ketika aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa lagi. Jadi kalau orang yang hilang hidayahnya untuk berdoa, maka itulah suasana mereka. Berada dalam keadaan kekufuran, tunggulah masanya apabila lahat terbuka, tubuh badan anda disaluti oleh selimut putih yang tidak dijahit, dan tinggallah anda sendirian waktu tanah menghimpit tulang belulang kita. Ya saudara, saya mengharapkan agar anda lebih insaf dengan keadaan hidup kita, tidak kekal. Hidup ni kejap je. Sebab alam di sana tu lebih lama. Sehari di akhirat adalah 1000 tahun lamanya di dunia, saudara. Baik, saudara. Dalam saat begini, saya mesti mengingatkan pimpinan negara. Jangan mereka berbelanja tanpa had. Kita bimbang. Kita bimbang ya, saudara Savas, saudara Ya Amin, saudara Roslan Arifin, so anak V, bahawa kita bimbang negara akan muflis kalau kita berbelanja atau kerajaan berbelanja tanpa had. Saudara Pamah, saudara Mudim Kelate, Noriman Karab. Nama yang cerdik tapi bodoh untuk berfikir
dan buta hati. Ya, Saudara Noriman, ini yang kita khawatirkan. Jadi bila saya memberi pencerahan ini sebagai pedoman kehidupan kita, saudara. Baik, saudara, tajuk pembicara kita malam ini adalah menanti beduk berbunyi. Dulu kita tunggu beduk berbunyi masa bulan puasa. Untuk buka puasa, kemudian kita tunggu lagi tabuh dan beduk berbunyi menanti hari raya. Sekarang ini kita menanti beduk berbunyi. Apa yang saya maksudkan? Tunggu dulu, kita santun dulu. Pantun Pak Nazil. Ini Pak Nazil ni orang yang kaya dengan bahasanya dan sentiasa mengingatkan kita tentang pelbagai sketsa kehidupan melalui sindiran kata-katanya, melalui pantun. Terima kasih Pak Nazil. Saban hari menghantar pantun untuk berkongsi bersama dengan kita. Kata Pak Nazil, santan kelapa melemak puyuh, beliak mata dimasak kari. Entah apa dicari Melayu, tuduh sengketa setiap hari. Jadi Pak Nazil pun dia rasa bosan melihat warga bangsa kita ini setiap hari bermain dengan fitnah dan mengundang sengketa. Maksud beliak mata, saya suka Pak Nazil ini, dia tahu. Kadang-kadang orang nak bertanya-tanya, apa maksudnya? Itu apa maksud beliak mata? Beliak mata itu adalah sejenis ikan laut. Sejenis ikan laut dipanggil beliak mata. Itu orang belah utara lah. Santan kelapa melemak puyuh, beliak mata dimasak kari. Entah apa dicari Melayu, tuduh sengketa setiap hari. Kata Pak Nazil lagi, buah tangan secupak pulut, pergi ke hulu rumah Pak Tusi. Berhujah jangan sesedap mulut, fikir dahulu menyusun diksi. Diksi ni maksud Pak Nazil adalah kata-kata. Jadi, berhujah kita jangan sedap mulut, fikirlah dahulu. Menyusun diksi itu menyusun kata, supaya tidak ada yang merasa tersinggung dan sebagainya. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup berarti bagi kita. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Kerana ini bagi saya elok kita hayati. Ia merupakan pesanan daripada orang-orang tua, pemimpin-pemimpin terdahulu yang mengharapkan hadirnya pemimpin warga bangsa Melayu hari ini dan masa akan datang terdiri daripada pemimpin yang sentiasa dianggap sebagai pemimpin umat. Kerana hidup matinya adalah membela rakyat. Hatinya bersih, ibadat kuat. Hatinya bersih, ibadatnya kuat. Ilmunya tinggi, akal pun kuat. Kepada janji, ianya taat. Ini pemimpin merupakan pemimpin umat. Kepada sumpah, ia terikat. Bekerja rajin, ringan dan berat. Sama ada ringan atau berat. Pekerjaan diletak di bawahnya akan dipikul olehnya. Memikul beban, hatinya bulat. Dijadikan pemimpin, bertuahlah rakyat. Jika dijadikan tua, umatnya dekat. Dijadikan induk, dicintai masyarakat. Dijadikan tiang, bersandar dapat. Kalau pemimpin macam ini diumpamakan, kita jadikan tiang, dapatlah kita bersandar. Kerana ia teguh, kerana ia adalah pemimpin. Saudara, dijadikan tudung, ternaung umat. Memimpin negeri, banyaklah berkat. Memimpin umat, beroleh rahmat. Berusahalah kita mencari pemimpin yang ditafsirkan sebagai pemimpin umat. Kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku tersebut. Dia janji nak bagi saya buku yang lain, tapi tak tengah tunggu lagi lah. Dia kata banyak Tan Sri Johan Jaafar ni dia kuat membaca dan berkongsi fikiran bersama-sama dengan saya. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan, biasa saya harus memberi peringatan. Saudara Adam Sufyan, Rosi Yunus, Syabman, Man JB, lawa gambar teman main gitar, Saudara Muhammad Karya Ahmad. Kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda masukkan dalam channel, apa saja channelnya, YouTube ke, Facebook ke, Instagram ke. Bila anda sunting, anda masukkan, itu bukan kenyataan yang boleh dipertanggungjawab kepada saya. Anda harus memikul tanggungjawab itu, kerana kadang-kadang maksudnya lari. Begitu juga dengan kiriman komen-komen anda. Saya selalu berkata, hak anda untuk bercakap apa saja, tapi ikutilah, patuhilah peraturan yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi. Jika anda melanggar, maka anda bertanggungjawab, bukan saya. Saya tak mampu untuk memantau setiap yang tertera maupun yang disunting. Ingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya untuk memberi informasi kepada setiap warga kita, agar setiap warga kita ini dalam keadaan cukup informasinya.
Apa yang saya dapat, saya baca, kemudian saya bertanya dengan kawan, cari pencerahan lagi, dan melalui pengalaman saya, jadi saya gubal, jadikan ini sebagai satu informasi untuk perkongsian kita bersama. Prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu yang paling penting, saudara. We must agree to disagree, dan jika saudara mau menyantuni apa saja, gunakanlah bahasa yang harmonis, sebab kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara. Sebelum ini saya juga menerima satu teguran daripada viewers ataupun pelayar yang sentiasa mengikuti kita punya pencerahan, iaitu saudara Mokhtar Ali. Katanya, dia kata, Assalamualaikum. Saya cuma nak memperbetulkan sikit. Jika tengah membuat siaran, ada gangguan panggilan telefon, katanya. Jangan jawab, I call you back. Kerana dia kata, jawablah, nanti saya panggil kemudian. Ikutlah nasihat Pak Nazil yang selalu memberi pantun memperbesarkan bahasa Melayu. Terima kasih, saudara, atas teguran saudara itu. Saya terima dengan baik, dengan hati yang lapang. Dengan dada yang lapang, saya menerima teguran itu. Saya minta maaf kadang-kadang keterlanjuran. Jadi katanya, kalau ada orang call, ada orang telefon saya, jawablah panggilan itu. Saya tengah buat live, nanti saya panggil semula. Jangan kata, I call you back. Dia tak seronok dengar saya berbahasa Inggeris. Betul lah, kadang-kadang saya bercakap bahasa Inggeris pun macam lidah belacan, saudara. Dan, dalam waktu yang sama, dia kata, bagi tahu pada Perdana Menteri. Perdana Menteri pun katanya nak mengutamakan bahasa Melayu. Janganlah pula menyebut perkataan COVID-19. Sebutlah perkataan COVID-19. Jadi, saudara Mokhtar Ali, dia kata, maaflah kalau saya menegur. Saya tak perlu nak minta maaf. Itu adalah teguran yang baik. Satu teguran yang membina, yang perlu kita hayati bersama. Sebab itu saya katakan, saya bukan maksum. Saya juga melakukan kesilapan. Jadi, atas kesilapan itu, saya mohon maaf. Dan saya sentiasa akur atas teguran teman-teman. Terima kasih, saudara Mokhtar Ali. Hari ini, saudara, gelombang bahang pada haba ini masih lagi berterusan. Saat saya memberi pencerahan pada saudara, belakang saya ini dah basah. Itu berpeluh. Udara nampaknya redup. Cuaca redup, tapi udaranya, bahangnya masih panas. Sebab itu, saya sentiasa mengingatkan teman-teman, banyakkan minum air masak. Kalau boleh, elakkan minum air sejuk, air batu tu. Sebab tak sesuai. Kerana ia boleh membuatkan darah kita terhenti. Boleh mengundang penyakit. Dan kalau boleh, jangan banyak berada di luar rumah atau di luar bangunan. Saya dulu kawan-kawan ajak main golf pun, saya kata sekarang ni, saya gantung kayu golf dulu. Sebab suasana cuaca tak menentu. Saudara, kejap hujan, kejap panas. Bila panas membahang, datang hujan, demamlah kita. Baik, saudara. Itu peringatan kita. Dan hari ini sebenarnya saya cukup gembira sebab kita menyambut Hari Wartawan Nasional. Walaupun hari ini dunia kewartawanan dalam media cetak tidaklah begitu menggalakkan kerana edaran akhbar-akhbar media cetak ni semakin menurun apabila warga memilih untuk masuk dalam media sosial melalui telefon dan sebagainya, di mana berita itu lebih laju, pantas. Waktu berlaku saat ini juga anda lebih tahu. Tapi kalau dalam surat khabar nak cetak tengah malam nanti sampai ke kedai besok pagi baru dapat tahu, dapat membaca. Dan saya harap kalau boleh bacalah juga, jangan tak membaca. Kerana kita kena banyak membaca, saudara. Dalam apa kita dengar yang bagaimana yang diceritakan oleh para muallim, orang alim, bijak pandai, dia mengatakan iaitu ayat pertama yang turun waktu Allah SWT mengutuskan wahyu melalui Jibril waktu saat dia memeluk baginda Rasulullah. Jibril kata, Isra, bacalah. Jadi itu ayat pertama. Sebab itu kita kena banyak membaca, saudara. Bagaimanapun, saya bangga sebagai saya adalah warga wartawan, warga jurnalis, saudara. Kerana dulu Yang Maha Tuan Agong Sultan Abdullah Riauddin Mustafa Bilal Shah hari ini menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Wartawan Nasional. Singkatannya ialah HAWANA. Ini saya tak setujulah. Kita ni sekarang-kadang ni bahasa kita banyak ikut style cara Indonesia, dipendek-pendekkan. Macam Menteri Pertahanan, Menhan. Ini kaki tangan pejabat Perdana Menteri, PMO. PMO tu Prime Minister Office. Kenapa disingkatkan benda begitu?
Kemudian sekarang ni Hari Wartawan Nasional sebut pula Hawana. Sebut terus terang Hari Wartawan Nasional tahun 2022. Jadi Duli Yang Mulia Tuan Agong mengucapkan selamat menyambut Hari Wartawan Nasional. Jadi dalam catatannya, Al-Sultan Abdullah menzahirkan penghargaan terhadap komitmen dan dedikasi yang diberikan oleh wartawan serta pengamal media dalam menjalankan tugas. Kita yang dilatih menjadi wartawan, saudara, ataupun jurnalis, kita pertama sekali tak boleh berbohong. Dan sepatutnya kita tak boleh memihak. Kita laporkan. Tapi bila saya membuat kata begitu, bila saya melaporkan tentang parti-parti lain, orang mengatakan saya tak adil. Kerana saya memuja parti UMNO saja, saya beritahu saya orang UMNO. Jadi parti-parti lain itu kuranglah saya sentuh. Bagaimanapun apa yang berlaku dalam parti tersebut, saya akan menyantuni juga. Jadi tidak bolehlah kata saya ni tak adil. Dan saya juga mengharapkan agar teman-teman saya, warga jurnalis ataupun warga wartawan, sentiasalah mengamalkan prinsip 5W. 5W. What, when, why, where, who. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan bila. Itu perlu ada. Fakta ini barulah orang boleh dapat. Jadi sebagai wartawan, kita mesti ingat, kita mesti jujur pada masyarakat. Kita mesti jujur pada pembaca kita. Dan sebagai buat live ni mesti jujur pada viewers kita ataupun penonton. Jadi pada setiap pelayar hari ini, mereka dahagakan informasi. Kadang-kadang mereka suka nak dengar apa pula pembicaraannya. Tapi saya tahu ramai yang suka kalau saya balun orang. Kalau korang balun tu, korang like and share-nya, saudara. Sebab itu saya kata, sentiasalah like, share dan subscribe. Berikan saya semangat, saudara. Saudara Zaid Mood, saudara Zul Marshall. Begitu juga main JB, marah man, merah tu man. Saudara Abu Nem, salam perjuangan. Saudara. Saya juga menerima kiriman, itu luahan hati seorang pengusaha ladang ayam. Itu saudara Yaakob Husin. Dalam cuitannya, dia mengatakan bahawa beliau adalah merupakan penternak paling kecil. Dengan kapasiti reban maksimanya adalah 12,000 ekor ayam. Jadi dia ada 4 reban ayam kampung kacukan. Bekalan anak ayam dan makanan ayam dari pembekal bukan Melayu. Yang lain tu dia kata dia buat sendirilah. Bagaimanapun dia pernah memohon kelulusan dari semua pihak yang berwajib. Beberapa bulan lalu, itu sebelum pandemik COVID-19 ini terjadi. Dan beliau menunggu kelulusan itu sampai sekarang. Mungkin adalah permohonannya, pertama sekali lesen untuk buat, kat mana tempatnya. Banyak benda ni kena berhubung dengan Kementerian Kesihatan, pejabat daerah dan sebagainya. Jadi saya haraplah kalau teman-teman yang bertugas, kalau ada anak-anak muda, teman-teman kita, warga bangsa kita, nak mewujudkan usaha penternakan ayam, ikan, apa sajalah, bantulah sesegera mungkin. Jangan tunggu lama-lama, saudara. Kesian orang dah nak bersetuju untuk buat perniagaan, jangan kita serap-serapkan. Sebab itu apa yang dikatakan oleh saudara Yaakob Husin ni agak mengecewakan. Beliau kalau boleh dia nak berhasratnya, dia naklah macam ladang ayam basmi. Kalau saya lihat dalam YouTube, memang cantik ladang itu, bersih dan boleh mengeluarkan ayam berjuta. Ini juga boleh mengurangkan beban untuk mengimport ayam dari luar negeri dan juga mengurangkan bekalan yang selama ini terganggu. Kalau perusahaan ayam dia maju, harganya boleh terkawal. Tapi penting sekali, faktanya adalah makanan ayam itu sendiri. Gandumnya, jagungnya, carilah. Sebab itu saya harap mereka yang berada di Kementerian Kesihatan fikir dan bantulah usahawan-usahawan muda yang sedang berusaha untuk menjadi ataupun nak menerokai kegiatan memelihara ayam maupun juga ikan dalam sangkar. Apa saja yang berhubung kait dengan makanan perlu dibantu. Secara sah-sasan, kenapa tak diwujudkan one-stop center untuk peniaga buat perkara-perkara yang berkaitan. Ya, memang itu yang kita harapkan. Sebab itu dulu saya katakan, banyak dalam sebulan, 2 bulan dulu pun saya dah cakap.
Yang Muhammad Mulia Tengku Razali dulu pernah mewujudkan penas edar. Akhirnya penas edar hilang. Lingkup. Sebenarnya penas edar ini boleh dijadikan one stop center ataupun perhentian. Begitu juga ada syarikat pengedaran Shamlin dulu pun lingkup. Kemudian datang pula yang terakhirnya, saya tak silap saya, adalah tentang pengedar makanan halal oleh pengikut-pengikut Darul Arkam pun dijadikan masalah hanya kerana ajaran Darul Arkam. Bagi saya, tak sepatutnya perniagaan ini disatukan dengan ajaran. Orang nak berniaga, buatlah. Nanti pastilah mereka memastikan agar makanan yang jual sampai pada rakyat bersih, halal. Itu keadaannya. Dan saya dah bercakap 3-4 bulan dulu lagi lah kata. Pastikan kita longgarkan syarat minta AP itu dihapuskan. Sebab penghapusan AP nanti banyak masalah lain yang akan timbul. Kita minta supaya dilonggarkan. Supaya semua orang berpeluang. Nak berniaga, ambil AP, lulus. Ini tidak. Kadang-kadang nak minta masuk AP, import gula. Memang jawabnya takkan merasalah tak dapat. Saya pernah berjumpa dengan seorang menteri. Waktu itu beliau menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hayawan Pengguna. Ada teman saya, dia kata dia dapat surat ejen daripada negara luar untuk membawa masuk gula. Jadi saya jumpa. Minta lah, boleh tak syarikat kawan saya ni, orang Melayu, untuk meniaga gula. Jawab menteri sebut, tak boleh lah. Dia kata, kota dah penuh. Takkanlah 4 pengimport saja dah penuh kota. Itu gambarannya saudara. Saya pernah berbual dengan Datuk Johari Ghani, Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan, mantan Menteri Kewangan. Beliau terlibat dalam sektor korporat, syarikat-syarikat ini pembuat air. Tak silap saya Pepsi rasanya. Dia juga mempunyai rantaian kedai makanan di seluruh negara. Yang hebat. Bila syarikat dia memohon untuk mendapatkan AP gula pun tak dapat. Itu keadaannya. Jadi saya katakan ini tak kena. Sepatutnya siapa yang bergiat, berilah, mudahkan mereka dapat AP. Akhirnya bila keadaan begini tak terkawal, baru nak buat, tak payah ada AP. Pun tak boleh juga. Kalau dihapuskan secara total AP ini, permit import ni, maka tak ada kawalan. Jadi AP ini perlu untuk kawalan. Bukan kawalan untuk orang buat kerja berniaga. Tidak. Kawalan pada barangan yang dia bawa masuk. Setiap pemegang AP, approval permit ini, permit boleh masuk makanan ini, dia tertakluk kepada 1, 2, 3, 4, 5 syarat. Dipenuhi. Jadi bila makanan sampai, maka pegawai penguatkuasa akan menyiasat apa kandungannya, di mana negara asalnya, berapa harganya, tengok pula daripada LC yang kamu keluarkan, dapatlah tahu harga sebenar. Jadi bila dipasarkan, harga banyak mana. Kalau ramai, harga itu boleh dikurangkan. Tapi kalau terus tak ada AP, apakah kita akan membawa masuk makanan yang tak ada dia punya syarat? Masalah juga saya. Mungkin lupus tak tamat tempohnya. Katalah kita bawa masuk ikan dalam tin, sardin. Mungkin sardin tu 5 tahun dulu. Barulah rakyat kita nak makan. Bermasalah. Kalau kita nak bawa masuk sayur-sayuran. Selama ini pergantungan kobis daripada Indonesia. Kalau sayur nak bawa masuk dari Thailand. Jangan lupa Thailand dia punya petani-petani dia menggunakan semburan racun. Apakah semburan racun serangga itu sesuai untuk negara kita? Sesuai DNA orang Melayu kita ni. Apakah halal haramnya? Ini juga perlu diperhalusi. Jadi sebab itu AP ini perlu. Tetapi bukan disukarkan. Hanya untuk memastikan setiap bahan makanan ini, sama ada dagingnya, ayam ke, ikan ke, semua mengikut syarat-syarat ataupun yang telah kita tetapkan. Demi lestari kesihatan warga kita, demi untuk membolehkan rakyat kita sentiasa memperolehi makanan. Tapi hari ini masalahnya sudah terbalik. Dah tutup, dah dibuka AP, tak ada perang AP pun, harga barang tak turun juga. Masih terus mencanak. Saya dapat laporan. Banyak naik ni. Apakah itu sebagai penyelesaian? Tambah pertambahan pula dalam keadaan sekarang ini, wang kita semakin mengecil. Semalam, Yang Muhammad Mulia Tengku Razali melamarkan, kalau wang kita tukarannya daripada sekarang ni RM4.40, $1 Amerika. Kalau dia mencecah RM5.50,
penambahan RM1.10 lagi. Tentulah barang di pasaran bertambah mahal. Kehidupan rakyat bertambah sukar. Malahan, untuk gaji minima pun belum lagi ada kelulusan yang mutlak. Kita minta rakyat mendapat gaji minima sekurang-kurangnya RM1,500 sebulan. Sebab tekanan kehidupan yang begitu dahsyat sekarang ni. Tapi pemimpin buat tak tahu je. 3 malam ke 4 malam dulu saya dah bercakap. Gaji wakil rakyat beribu. Sepatutnya mereka yang mendapat gaji daripada rakyat harus memperjuangkan soal rakyat. Ini tidak. Kerana rakyatlah tuan kepada setiap ahli parlimen yang bertanding. Jangan lupa tu. Masalah sekarang ni kadang-kadang mereka tak sedar diri. Bila menang saja kawasan sebagai wakil rakyat, ahli parlimen dah rasa bengkak hati. Besar jiwa, besar kepala. Dalam keadaan begitu, rakyat disingkirkan. Sedangkan mereka lupa sebenarnya rakyat itu adalah tuan mereka. Bukan rakyat memanggil mereka tuan ataupun yang berhormat. Ini bila dipanggil saja, YB, apa khabar YB? Punyalah berkepaknya. Oh, ada pula isteri YB pula, apa khabar Datin? Apa khabar tu puan? Punyalah, besar kepak punggungnya. Ini masalah. Kalau dia tahu diri dia itu adalah hamba kepada rakyat. Sebab mereka tiap-tiap kali datang pilihan raya, menyembah rakyat untuk mendapat undi. Kita tengok mana wakil rakyat yang berani naik atas pentas, I don't need your food. Cakap begitu tengok. Kita cabar. Ahli-ahli parlimen yang ada sekarang ni ke, atau yang nak bertanya akan datang, sila naik ke pentas. Saya tak perlukan undi daripada rakyat. Silakan. Rasanya ruyup, wang pertaruhan pun lingkup. Jadi kalau dihayati, mereka adalah hamba pada rakyat. Mereka memohon, mereka menyembah pada rakyat untuk mendapat keyakinan untuk disokong sebagai jadi ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Negeri. Bila dah menang, jangan disingkirkan rakyat dari hati anda. Mesti sentiasa rakyat itu sentiasa di hati anda untuk anda membantu. Saudara Mak Zaini, Malaysia dah patut bayar gaji per hour. Tak payah basic lagi. Kos sara hidup dah tinggi. Saya bersetuju. Saya memang bersetuju cari jalanlah supaya pendapatan rakyat ini dipertingkatkan. Kalau sekitar gaji sebulanan RM1,200, tak sampai pun RM1,500, mereka bukan lagi di bawah paras kemiskinan. Mereka boleh dianggap sebagai hidup melarat di tengah kota raya. Macam di Kuala Lumpur, di Ipoh, di Johor Bahru, Pulau Pinang, Alor Setar, kota-kota besar. Begitu juga di Kota Kinabalu, di Kuching. Bandar-bandar besar kalau pendapatan di bawah RM1,500, mereka ini adalah diibaratkan sebagai orang yang papa kedana. Rumah nak bayar. Mana ada sewa rumah sekarang ni harga RM7,800. Zaman saya jadi jurnalis dulu, sewa rumah RM180. Hari ini sewa rumah satu tingkat saja tak kena raya sampai RM1,500 ataupun RM2,500 sebulan. Kalau nak sewa apartmen ke, sewa flat pun, kalau flat PPRT untuk rakyat tempatan pun tengok keadaannya. Dengan liftnya tak berservis, keadaan kotor. Nak sewa lebih lain tu kenalah RM2,800. Ada yang RM3,800. Gaji RM1,500 pun tak dapat. Macam mana nak duduk rumah macam itu? Ini masalahnya. Kalau mereka berpendapatan gaji bawah RM1,500. Sebab itu kita minta agar Kementerian Sumber dan Tenaga mengkaji. Di samping itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna mengkaji senarai harga barangan. Tak usah dikecualikan. Daripada sebesar-besar kepentingan seperti beras, gula, tepung, minyak, garam, apa saja rempah ratusnya. Sekecil-kecilnya biji kopi pun mesti diketahui berapa nilai harganya yang boleh dipasarkan. Ini sebab kita tak mahu negara kita ini dilihat memang kita free enterprise ataupun bebas perniagaan. Betul bebas, tapi kenalah ada guide, ada aturannya. Malahan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna kenalah turun juga melihat supermarket. Mana supermarket tu yang masih menjual barang-barang yang sudah lupus tarikh. Banyak saudara. Kadang-kadang kita pergi ke supermarket ataupun mini market, tengok, ambil kicap, ambil sardin, bawa balik ke rumah, baru kita dapati bahawa makanan itu sudah lupus, tamat waktunya. Artinya kalau satu makanan yang sudah diiktirafkan lupus ataupun tamat tarikhnya, artinya kita memakan racun. Sebab ia akan bertukar menjadi racun. Sebab itu, kita mengharapkan agar mereka yang bertugas di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hak Ehwal Pengguna
Ada kan? Kamu jaga yang ini jaga harga, yang ini jaga kualiti makanan. Barulah rakyat kita mendapat makanan yang berkualiti. Bila kita dapat makanan berkualiti, rakyat sihat. Rakyat sihat dapat menghasilkan penghasilan-penghasilan untuk ekonomi. Samping itu, kita akan mengalami sihatnya politik. Bila sihat politik yang stabil, barulah pelabur datang. Kalau sekadar pergi ke luar negeri, Wak Imah pergi ke Jepun pun, buat malu kat orang aja. Macam ada seorang menteri Jepun, tak silap saya ada baca. Sama ada itu merupakan kenyataan ataupun sindiran, saya tak tahu. Saya terbaca dalam media sosial. Dia kata Dr. Mahathir ada apa semua, salah seorang menteri dari Jepun kata, baiklah, anda hadir untuk mencari pelaburan, mohon pinjaman dari Jepun. Cuma kita nak tanyalah, pinjaman dulu dah bayar ke belum? Tak ke malu? Apakah kita tak rasa malu bila orang menyebut perkataan begitu? Saudara api angin. Bukan pokok ganja, tapi ulam raja ayam. Ulam ayam. Ini keadaan saya, kita mengharapkan janganlah tanam pokok ganja, tanamlah ulam raja. Ulam raja makan dengan nasi sedap. Rasanya masam-masam manis. Saya suka makan ulam raja. Sebab ulam itu antara yang terbaik. Sebab itu dipanggil ulam raja. Terima kasih saudara SL Service Absorber. Dia kata yang penting like, share. Setiap kali saya tengok naik, like, share, subscribe tu, semangatlah saya nak beri pencerahan. Kalau pedor begitu aja, saya pun dalam keadaan menurun juga. Tapi bagaimanapun saudara, yang saya harapkan itu saja. Saya tidak meminta anda membayar apa-apa, semua saya suka berkongsi pandangan. Dan insya-Allah saudara, saya akan sentiasa setia bersama dengan anda. Jam 9.30 malam, saya pasti akan menemui anda. Kalau ada sesuatu yang terlewat, saya akan maklumkan. Mungkin malam ni kita lewat, ataupun saya awalkan. Maklum sajalah, sebagai manusia biasa, saya juga sibuk. Sibuk dengan urusan keluarga, urusan kerja saya, urusan penglibatan sosial. Jadi kalau ada meeting apa semua tu perlu saya tangguhkan, ketangguhlah. Baik saudara. Baik saudara, saya setuju dengan apa yang sedang dilaksanakan oleh Majlis Perunding Melayu. 3 hari dulu Majlis Perunding Melayu telah pun mengadakan sidang meja bulatnya. Dan banyak dapatan-dapatan yang dilahirkan, yang diterjemahkan oleh para pemikir, tokoh-tokoh korporat, tokoh-tokoh teknokrat, dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam jabatan kerajaan yang di tahap yang paling tinggi. Ada mantan hakim, hakim besar Melaya, hakim besar Persekutuan, ada mantan ketua polis negara, ada mantan panglima angkatan tentera, ada tokoh-tokoh korporat yang kaya raya, dan dalam persidangan meja bulat itu terhasil banyak pemikiran yang menyangkuti. Contohnya dia kata tokoh-tokoh yang dekat dengan agama Islam ini, mereka memperjuangkan supaya umat Melayu Islam ini di negara kita perlu didedahkan tentang penjelasan maksud Islam itu sebagai ad-din. Jangan terhenti, kena berterusan. Kemudian adanya satu cara bagaimana disatukan antara pemerintahan dan kepimpinan. Jangan adanya sekatan, jangan ada tembok pemisah di antara pemerintah dengan rakyat yang dipimpinnya. Ini mesti diperjuangkan. Barulah pemimpin itu akan melaksanakan tugas dengan baik dan tulus. Samping itu kita memerlukan kerajaan yang dianggotai oleh kaki tangannya yang berintegriti. Masalah saya lihat sendirilah 2 hari lepas ada tangkapan pengarah-pengarah syarikat, orang ternama kerana terlibat dalam rasuah dan dibawa ke muka pengadilan. Ada pula bekas diplomat, bekas duta sanggup tanam pokok ganja dekat rumah dia pun kena tangkap. Jadi ini yang saya katakan mesti ada integriti. Kena diperhalusi setiap watak-watak yang mahu diserapkan dalam jabatan kerajaan. Kemudian itulah kerajaan perlu memerintah dengan penuh integriti. Kita ada separation of power ataupun pemecahan kuasa, sama ada bidang kehakiman, judiciary ataupun bidang legislatif, iaitu yang membuat dasar setiap wakil rakyat di parlimen ataupun dewan negeri, serta eksekutif. Eksekutif ini adalah Perdana Menteri, kaki tangan kerajaan, dan mereka ini tak boleh mencampuri urusan antara satu sama lain.
Tapi apa yang kita lihat kadang-kadang orang bercakap. Orang bercakap bahawa begitu, begini. Mulalah mereka mempertikaikan. Bila sesuatu perkara itu dipertikaikan, tentulah ada yang tak betul. Itu isunya, saudara. Kemudian yang paling penting sekarang ni adalah tentang pendidikan. Memang pendidikan hari ini terlalu laju, terlalu pantas. Anak-anak muda kita terdedah dengan ilmu yang paling mudah. Kerana sekarang ni dengan adanya media, sosial internet, dunia tanpa sepadan, anda duduk di sini pun anda boleh dianggap sebagai pelajar di Harvard. Kalau anda tahu macam mana nak masuk, prasyarat dan sebagainya, mudah sekarang ni. Tetapi dalam bidang pendidikan ini perlu ditekankan apa yang kita mahu penghasilan. Contoh, kita mahukan macam Universiti Pertanian di Serdang. Bila ditukar pada Universiti Putra, dia dah jadi tak menentu. Jangan kita minat untuk merubah pada nama, tapi kita mesti tahu asasnya. Sebab itu saya kadang-kadang hilang penghormatan saya kepada para pejuang bangsa. Pejuang bahasa kita apabila Universiti Kebangsaan Malaysia, profesornya bercakap dalam bahasa Inggeris. Sepatutnya mereka sila hayati, buka balik buku cenderamata harapan almarhum Tun Razak waktu merasmikan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kata almarhum Tun waktu itu, dia kata diharapkan dengan wujudnya Universiti Kebangsaan Malaysia ini, maka dapatlah bahasa Melayu ini dipertingkatkan nilainya. Sama ada di sektor perbualan perengkat antarabangsa maupun dari bidang ilmu dan dunia dagang. Tapi hari ini kalau saudara bertandang ke Universiti Kebangsaan Malaysia, kebanyakan profesornya cakap 5 patah perkataan Melayu, 20 patah perkataan bahasa Inggeris. Dan mereka merasakan dengan berbahasa Inggeris itu mereka dilihat bijak dan pandai. Ini tidak berlaku di Perancis. Ini tidak berlaku di Jepun. Saya turun naik ke Rusia berapa kali. Di Moskow. Bila saya kata visit Moskow, nyet katanya. Nyet itu tidak. Nyet Moskova. Dia masih bangga dengan bahasa dia. Bila kita bercakap ni, cuba dalam bahasa Inggeris, dah, nyet. Artinya mereka mempertahankan bahasa mereka. Begitu juga kalau saudara pergi ke Sarajevo, saudara pergilah negeri Arab pun. Tapi kita di Malaysia ni tak ada masalah. Kau cakaplah apa pun, konon-konon bijak sangatlah. Pemimpin kononnya dilihat bahawa dia cukup bijak kalau dia boleh berbahasa Inggeris. Benda lah rakyat kita ni sekarang ni. Kita jadi orang yang kita mudah ditimpa perasaan. Sebab itu saya katakan, ada kalanya kalau wakil-wakil rakyat, menteri-menteri yang konon nak bercakap bahasa Inggeris, nak tunjuk bahawa dia pandai tu, lebih baiklah, bak kata orang Perak, ditimpa oleh buah durian. Nampak bengkak bingkihnya daripada ditimpa perasaan. Saya tahu, kalau duduk bawah pokok durian tu, timpa dia buah durian. Nampak bengkaknya, nampak dia punya lukanya. Kalau ditimpa perasaan, tak tahu. Dia je yang tahu. Konon-konon bijak sangat. Sebab tu tadi ada teguran tadi. COVID-19 lah. Kenapa sebut COVID-19? Apakah dengan sebutan itu melihatkan anda bijak? Anda sebagai seorang yang bistari? Tidak. Berbicara dalam bahasa ibunda. Dan insya-Allah orang akan ikut kita. Saya tengok satu culipan dalam media sosial juga. Satu warga keturunan Tionghoa. Dia rakyat Indonesia. Okey? Bila dia menentang satu dasar yang dibuat yang berhubung kait dengan Indonesia, iaitu tak silap saya tentang ustaz yang dilarang masuk, Ustaz Firdaus dilarang masuk ke Singapura, ataupun dihalau. Jadi peristiwa itu disanggah oleh warga Indonesia keturunan Tionghoa. Dia bukan beragama Islam. Dia tak bersetuju cara menyingkirkan ustaz sebut daripada Singapura. Tapi dalam bahasanya cukup tinggi, bahasa Indonesia. Saudara berbuallah dengan siapa-siapa pun. Ya, Ustaz Abdul Samad. Terima kasih Saudara Mak Razif. Bila Ustaz Abdul Samad ini kononnya diarah untuk disingkirkan dari memasuki negara Singapura, satu orang lelaki Cina, keturunan Tionghoa. Dia bercakap, saya sebagai warga Indonesia rasa teramat malu dan merasa marah apabila kerajaan Singapura menyingkirkan warga Indonesia. Oh, bahasa ni tinggi. Takkan benda tak boleh kita lakukan? Laksanakanlah. Sebab itu, Majlis Perundingan
Melayu Malaysia, MPM, berusaha ke arah memertabatkan bahasa Melayu kita ini. Saya berkali-kali dah minta, kalau boleh adakan pegawai penguatkuasa. Kita ada penguatkuasa kesihatan. Kalau kawasan ada nyamuk, boleh membiak nyamuk Aedes, pegawai penyiasatan boleh saman. Boleh diseret ke mahkamah. Maka ada denda, ada hukumnya. Sebab ada aktanya. Begitu juga di jalan raya. Maka pegawai JPJ, Jabatan Pengekuatan Jalan, tunggu. Cukai jalan tak bayar, lesen tak ada, tayar botak dan macam-macam. Mereka boleh menggunakan saman dan boleh menyerit ke mahkamah. Ada denda atau kompaun yang perlu dikenakan. Tapi soal bahasa Melayu, dulu ada. Saya ingat sekitar tahun 82. Waktu saya memimpin sebuah organisasi akhbar dan juga majalah, ada berlaku kesilapan penggunaan bahasa. Disaman oleh Dewan Bahasa kerana waktu itu ada penguatkuasanya. Tapi hari ini dah tak ada. Dewan Bandari, Majlis Kerajaan Tempatan pun ada penguatkuasa. Tengok gerai-gerai Makcik Kiah, Makcik Limah ni. Bukan berkata mereka nak merasa kebersihannya, tapi konon-konon kalau berniaga atas bahu jalan yang tak boleh diizinkan, maka mereka pun ambil tindakan. Mengikut undang-undang di bawah Jabatan Kementerian Bandaran dan Bandar. Tapi kenapa bahasa ni yang ada Dewan Bahasa tersergam? Saya merasakan kadang Dewan Bahasa ni dah mati. Mungkin kerana terletaknya bangunan itu di pinggiran kubu Cina. Dewan Bahasa naik. Dulu sebelakang Dewan Bahasa tu adalah Wisma Putra. Itu tempat para pegawai yang menjaga, para diplomat kita ni apa semua. Kementerian Luar Negeri, Wisma Putra belakang Dewan Bahasa. Hari ini tak ada, dah tak dipakai. Dan sebelah kiri Dewan Bahasa adalah kubu Cina dan juga kubu Kristian. Kerana mungkin dekat dengan kubu, maka Dewan Bahasa pun mati. Saya cakap terus terang, saya merasa marah dan amat terhina apabila Dewan Bahasa dan Pustaka tidak diangkat martabatnya. Bukalah balik asas penubuhan Dewan Bahasa ni untuk apa? Kadang-kadang kita ni bila dah ada di atas, dah jadi ketua pengarah, dah jadi orang besar-besar ni, kita lupa untuk membuka asas. Sebab itu saya kata macam dalam politik. Okay? Dalam politik, mereka yang terjebak ataupun terlibat dalam kegiatan UMNO misalnya, sepatutnya kena buka balik asas penubuhan UMNO. Asas penubuhan UMNO adalah untuk mempertahankan maruah dan martabat raja-raja Melayu. Yang kerana itu ketika itu disinggung oleh British melalui British nak adakan perjanjian yang merendahkan martabat bangsa kita. Dan Melayu bangun, tertubuhlah UMNO. Hari ini ada pula Menteri UMNO pergi ke luar negeri nak menandatangani perjanjian yang seolah-olah mahu merendahkan martabat raja kita. Sepatutnya dia kena kaji balik asas penubuhan UMNO itu. Kalau tidak, kalau kamu tak tahu, kamu tergelincir, kamu tak layak jadi orang UMNO. Apabila kamu menandatangani macam ICERT ke, ataupun Statute Room ke, ataupun kamu nak menandatangani, ini WHO sekarang ni. Kerana bab kesihatan, kamu tak mengkaji terlebih dahulu kesan daripada perjanjian itu, bagaimana mereka boleh masuk ke negara kita. Kalau kawasan katalah di Perak misalnya, berlaku wabak di situ. Ada klausa-klausanya yang membolehkan Badan Kesihatan Dunia masuk ke kawasan itu. Dan mereka memerintah, apakah kita sudah hilang kuasa? Apakah kita sudah hilang kedaulatan negeri kita? Ini yang akan berlaku. Tapi menterinya pergi dengan bangganya untuk menandatangani. Dah bercakap, Malaysians is all, hebatnya. Malas saya nak bercakap. Itu antaranya. Begitu juga sekarang ni, saudara. Apabila Zuraidah meninggalkan parti PBM. Tak maaf, saudara. Kering lidah, kering bibir. Ini kesan panas. Bila panas, haba, sebab saya kata gelombang haba tu, bibir-bibir kita jadi kering. Baik, saudara. Apabila Zuraidah mengambil keputusan keluar daripada PBM dan menyertai Parti Bangsa Malaysia. PBM jugalah, saudara. Ini dari segi prinsipnya, dia kena letak jawatan. Tak payah kata nak berunding dengan Perdana Menteri. Sebab kerajaan hari ini adalah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri yang merangkumi 3 parti. Iaitu UMNO,
PBM dan PAS. Sekarang ni bila dia keluar daripada PBM, mana dia bukan lagi dalam gabungan itu. Itu dari segi fakta, dari segi dia punya hakikinya. Walaupun UMNO sekarang ni hanya 42 orang saja. Kemudian bila Zuraidah keluar, ada pula dua lagi ahli parlimen pun keluar. Dan menjadikan keadaan sekarang ni, kedudukan di parlimen, sebenarnya kalau dihayati, dia boleh cakaplah saya sokong. Sokongan ini hanya dapat diterjemah apabila adanya usul undi kepercayaan di parlimen. Jika tidak, apa yang dialami oleh Datuk Ismail Sabri adalah sama juga yang dialami oleh Tan Sri Muhyiddin sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri era Kerajaan Perikatan Nasional. Bila dia tak mampu untuk bawa dia punya undi kepercayaan di parlimen, maka keabsahannya sebagai Perdana Menteri diragui. Walaupun mereka mengatakan Agong dah lantik, kita setuju. Agong setuju untuk melantik mereka yang pada pandangan baginda. Kena ingatlah pegang. Yang pada pandangan baginda boleh mendapat keyakinan sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Sepatutnya benda itu dibuat. Mesti dibuktikan. Tuanku, pelantikan yang tuanku buat tepat. Bahawa calon yang tuanku namakan memegang jawatan sebagai Perdana Menteri diterima oleh kalangan ahli Dewan Rakyat majoriti. Tak apalah, dapat 111 pun okeylah. Jangan 110. Sekarang ni kedudukannya 110. 110 yang menyokong, 110 yang tidak menyokong. Itu gambarannya. Selagi keabsahan legitimate ini tidak dibawa ke parlimen. Jadilah keadaan yang parlimen hang ataupun tergantung. Tidak ada orang yang majoriti. Sebab itu dalam keadaan begini, suka tak suka, sepatutnya kita bubarkan saja parlimen. Serahkan balik kuasa ini pada rakyat. Bukan kita nak besar kepala, tidak. UMNO menyantuni rakyat, menyantuni istana. Ya, dalam keadaan begini, rakyat perlu diutamakan. Dan dalam suasana begini, saya juga macam saya kata semalam, 2 malam, 3 malam, pimpinan daripada Parti Pembangunan Bersatu ni macam orang dah besar kepala. Saya tak kata besar kepala. Orang dah meroyat. Orang gila meroyat. Dan sekarang ni, nak minta jawatan Timbalan Menteri daripada Parti Bersatu. Bila itu ada pula pemimpin daripada PBM mengatakan hak untuk tempat Zuraidah itu adalah hak kepada PBM. Kadang-kadang saya geram juga. Hak kepada bapa apa? Hak siapa? Hak untuk menentukan siapa menjadi kabinet itu hak Perdana Menteri. Dalam bahasa Inggerisnya, his prerogative. Kuasa mutlak untuk melantik sesiapa yang menyertai kabinetnya dan disembahkan pada Agong. Tuanku bersetuju. Itu proses dia. Bukan tiba-tiba, bolehlah kena bagi juga. Ini kota Parti Perubumi Bersatu. Bila masa pula kita ada kota? Bila masa UMNO ada menandatangani perjanjian kota UMNO 10, PAS 3, PBM 12. Marilah masa ada kota-kota ni? Tak ada. Tapi nak tunjuk bahawa mereka agah. Itu keadaannya, saudara. Akhirnya rakyat jadi bingung. Dan saya rasakan yang terbaik, bila Zuraidah dah keluar daripada kerajaan. Ini dah keluar sebenarnya. Dan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri kena juga menghayati arti persahabatan dan arti perkongsian kuasa. Bila dia dah keluar, kena cari orang lain. Dalam waktu yang sama, mesti diperjuangkan apa saja demi UMNO dan Barisan Nasional. Sebab beliau mewakili UMNO Barisan Nasional. Dan tidak harus tunduk dengan sebarang tekanan. Saya tahu keadaan sekarang ni, Datuk Ismail Sabri dalam keadaan tekanan ni. Kerana Tan Sri Muhyiddin, Hamzah, pimpinan daripada PBM mengatakan mereka mahu jawatan menteri mengatakan Zuraidah Kamarudin ni mesti datang dari PBM. Kalau Perdana Menteri mengikut, orang UMNO kata apa benda ni, takkan kita menjadi pemimpin yang lembik. Jadi cara terbaik mudah saja. Orang nak ugut kita apa semua, saya tak peduli. Boleh bercakaplah apa saja pun. Saya, Perdana Menteri, ini pilihan yang sedang saya aturkan. Ini untuk kestabilan politik. Dan, cakap banyak, bubarkan parlimen. Itu yang paling jelas, yang paling mudah. Tak ada lagi kita nak tertunggu-tunggu apa semua. Dalam keadaan suasana, memang kita tahu. Ini sebelum lagi barang lagi mencanak lagi naiknya. Belum lagi putus makanan. Kalau saat kita mengalami putus makanan, lagi bahaya. Sebab itu saya mengatakan, pilihan raya, saya yakinlah
Kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri benar-benar menghayati kehendak UMNO dan Barisan Nasional dan beliau merasakan beliau mewakili UMNO, darah dan dagingnya itu UMNO, saya kata bubarkan Parlimen. Tak payah cakap banyak lain. Bubarkan Parlimen, kita serahkan balik kuasa pada rakyat. Biarlah rakyat yang menentukan siapa pilihan mereka. Jangan kita nak buat itu, tak payah. Orang kadang-kadang orang bercakap dengan saya, macam mana parti lain? Saya tak mau mengulas parti lain, tapi dapatan saya yang terbaru setakat ini. Itu yang dapat saya ulas adalah kedudukan pertandingan jawatan timbalan Presiden dalam Parti Keadilan. Saya difahamkan bahawa sehingga saat ini, Rafizi Ramli telah pun mendahului, meninggalkan Saifuddin Nasution agak jauh ke belakang. Besar kemungkinan Parti Keadilan dipimpin oleh Rafizi Ramli. Jadi Syabuddin Nasution akan, saya rasa, kekal lah sebagai Setiausaha Agung. Itu keadaannya. Bagaimanapun, saya tidak yakin akan wujudnya satu pakatan baru ataupun namakan jajaran baru yang menggabungkan Kemah Besar atau mewujudkan Kemah Besar. Kemah Besar tu wujud macam dululah Pakatan Harapan. Saya tidak yakin. Warga Keadilan pun tak bersetuju. Sebab itu saya melihat pertandingan dalam pilihan raya akan datang, kita menanti beduk berbunyi bahawa pilihan raya bagi saya, secara peribadinya, dalam tempoh 2 minggu ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri besar kemungkinan beliau terpaksa membubarkan Parlimen kerana keadaan semakin kusut. Keadaan politik hari ini semakin kusut. Sebab bulan Julai akan habis tempoh memorandum persefahaman. Takkan nak tanda tangan lagi. UMNO dah buat keputusan tak mau, menolak. Dan dalam waktu yang sama, Parti Perubatan Bersatu menuntut kursi, malahan ada tuntutan juga jawatan timbalan Perdana Menteri. Mengatakan kota itu adalah hak kepada PBM. Bila sebut hak begini, saya tak tahulah warga UMNO akan melihat Datuk Ismail Sabri sebagai apa. Kita tak mahu melihat naib Presiden kita, Datuk Ismail Sabri, dilihat sebagai Perdana Menteri yang lembik. Kita tak mahu. Kita mahu beliau tegas. Ini rejimnya. Waktu beliau memerintah, buatlah apa saja pun, UMNO akan menyokong. Tapi ke kiri tidak, ke kanan tidak, ke tengah tidak. Di mana adanya. Jadi bahtera yang dilayari, bahtera negara yang dilayari oleh Datuk Ismail Sabri, tak tahu ke arah mana. Tuju ikut arah bintang pun tidak, ke kiri ke kanan tidak. Akhirnya nanti jangan sampai bahtera Malaysia ini, keluarga Malaysia ini tersadai di batu karang. Ini ketakutan saya. Moga-moga Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dapat berfikir secara tenang dan matang, bubarkanlah Parlimen. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.